Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua dalam bab lakaran pictorial. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini, kita akan kena pasti teknik lakaran pictorial, lakaran perspektif. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 80. Okey, teknik lakaran kita ada oblik, kita ada isometrik, kita ada perspektif. Okey, untuk oblik dan juga isometrik kita dah belajar dalam video sebelum ni. Okey, untuk hari ni kita akan masuk teknik lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif ni kita ada beberapa elemen penting lah yang kita kena tahu sebelum kita nak buat lakaran perspektif ni. Okey, yang pertama kita ada garis bumi. Itu kita bagi nama singkatan dia lah GB. Contoh garis bumi ni duduknya dekat mana? Okey, contoh ni kertas lukisan kita, kertas untuk kita nak buat lakaran. Okey, garis bumi duduknya dekat belah bawah. Jadi ingat kalau bumi tanah, so bawah lah kan. So ingat garis bumi duduknya di sebelah bawah. Okey, yang kedua kita ada garis ufuk. Garis ufuk ni kita bagi singkatan GU. Okey, garis ufuk ni duduknya dekat mana? Dekat sebelah atas. Okey, garis bumi dekat bawah, garis ufuk ada di sebelah atas. Okey, dan lagi satu elemen penting ni adalah titik lenyap. Okey, titik lenyap ni duduknya dekat mana? Titik lenyap ni akan duduk pada garisan ufuk. Tak kisahlah sama ada dekat sini ke, dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini pun boleh. Yang pasti titik lenyap ni dia akan duduk pada garis ufuk. Okey, itu adalah 3 elemen penting sebelum kita nak buat lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif ni kita ada 3. Yang pertama kita ada 1 titik lenyap, yang kedua kita ada 2 titik lenyap, dan yang ketiga kita ada 3 titik lenyap. Okey, kita masuk yang pertama dahulu, iaitu 1 titik lenyap. Okey, jom kita tengok langkah-langkah untuk kita nak buat lakaran perspektif bagi 1 titik lenyap. Okey, untuk 1 titik lenyap ni, langkah yang pertama pastikan kita kena ada 3 elemen penting tadi kan. Yang pertama kita buatlah dulu, kita bina dulu garis bumi kita ataupun GB. Kita gariskan je. Okey, ini contoh saya menggunakan pensel warna untuk menampakkan perbezaan setiap garisan. Awak gunalah pensel awak tau. Okey, so kita buat garis bumi, kita labelkan GB. Okey, next apa nak buat? Ada lagi 2 elemen penting kita tak letakkan. Okey, kita letakkanlah. Iaitu garis ufuk pula. Garis ufuk ni kita letakkan je. Okey, di sebelah atas kita labelkan GU. Lepas tu titik lenyap. Titik lenyap contohnya kita letakkan di sebelah kanan lah. Okey, so itu kita dah ada kan ketiga-tiga elemen. Lepas tu barulah kita boleh melakar objek kita. Contohnya, okey, ini adalah langkah yang ketiga, barulah kita masukkan pandangan hadapan objek kita. So kita tandakan pandangan hadapan objek kita ni. Contohnya kita nak buat bentuk 4 segi macam gini kan. Lepas tu kita tuliskanlah A, B, C, D pada setiap bucu dia. Okey, pastikan awak lukis pandangan hadapan ni pada garisan, pastikan awak lukis tu pada garisan ni, garisan bumi ni. Okey, pastikan dia berada pada garisan bumi. Okey, next apa nak buat? Lepas ni barulah kita nak unjurkan. Lepas kita dah masukkan pandangan, barulah kita unjurkan garisan kita. Nak unjurkan daripada mana? Pastikan ini ada bucu kan, ada 4 bucu. So keempat-empat ni lah kita tarikkan, kita unjurkan kepada titik lenyap kita. Jadi setiap bucu ni kita unjurkan kepada titik lenyap. Okey, itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima, baru kita masukkan ukuran. First kita masukkanlah ukuran lebar. Ukuran lebar ni nak mula daripada mana kan? Tak tahu kan nak mula daripada mana. Kita boleh mulakan daripada garisan perspektif yang A ni. Daripada A ke titik lenyap ni. Kita mulakan daripada sini. So kita masukkanlah kita punya ukuran. Contoh dekat sini, kita labelkan dengan E. Okey, lepas tu kita buatlah, kita nak buat pandangan atas dia. Okey, pastikan
pastikan garisan AB ni selari. Selari. Okey, selari dengan EF kita. Lepas tu kita buatlah pandangan sisinya. Pandangan sisi ni pun kena selari. Iaitu EC ni kena selari dengan FG yang kita dah buat ni. Okey, so kita dah ada lah dekat sini. Kita dah ada pandangan depan, pandangan atas dan pandangan sisi kan. Okey, so apa step seterusnya? Step seterusnya kita dah ada ke semua-semua pandangan. So kita gelapkanlah kita punya objek. So kita gelapkan kita punya objek kita yang kita nak orang nampak. Okey, so kita gelapkan. Okey, awak guna pensel saya gunakan pensel color ni sebab nak tunjukkan perbezaan. Okey. So itu adalah step-step untuk satu titik lenyap punya lakaran perspektif. Okey, kita pergi kepada dua titik lenyap pula. Okey, step yang pertama, of course lah 3 elemen penting. Kita kena buat garis bumi. Garis bumi kita garis mendata sahaja dan jangan lupa label GB. Okey, lepas tu barulah kita buat garis ufuk. Garis ufuk di sebelah atas. Kemudian kita labelkan dengan DU. Lepas tu kita tentukan titik lenyap kita. Kita buat sebelah kiri dan kanan sebab ini dua titik lenyap kan. Jadi kita buatlah sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Okey. Lepas tu kita labelkan titik lenyap. Okey. Lepas tu apa nak buat? Kita dah ada 3 elemen penting. Barulah kita masukkan kita punya pandangan, pandangan objek kita. Contohnya dekat sini kita buat garisan menegak untuk mewakili tinggi objek. Okey. So pastikan kita lukis kita punya tinggi objek tu kena pada kita punya garisan bumi. Okey. So, pastikan jangan lupa label A dan juga B. Okey, seterusnya barulah kita unjurkan sebab kita dah ada umpama macam kita ada bucu lah. Macam satu titik lenyap, kita ada bucu kan. Contoh inilah bucunya. Jadi, kita akan unjurkan dia. Unjurkan ke mana? Pastikan kita unjurkan kepada kedua-dua titik lenyap di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, unjur satu-satu dulu, buat satu-satu point dulu. Kita settlekan A, lepas tu baru kita settlekan point B pula. Okey, so selesai dekat sini kita dah dapatkan sisi dan juga bahagian sisinya lah, hadapan dan juga sisi. So apa next step? Step seterusnya barulah kita masukkan ukuran panjang, ukuran lebar. So sekarang kita akan masukkan ukuran panjang. Ukuran panjang objek ni nak masukkan dekat mana? Dekat nampak tak ada garisan ni? Okey. Garisan perspektif yang kita dah buat ni, kita tandakan je pada garisan yang kita dah buat ni. Contoh kita tandakan garisan yang di sebelah bawah ni, TL1 yang B punya. Okey, kita tandakan dengan huruf C. Okey, kita buat sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okey, lepas tu kita dah dapat panjang, kita dah dapat ukuran panjang, kita dah dapatkan ukuran lebar. Lepas tu apa nak buat? Okey, kita akan bentukkan sisi dan juga kita akan bentukkan bahagian sisi dan juga bahagian hadapan. Macam mana kita nak buat ni? Kita akan gariskan, kita akan buat garisan selari. Garisan selari AB ni daripada titik E dan juga titik F kita. Okey, so kita buat dulu. Pastikan ianya selari. Kita nak garis sampai mana? Janganlah awak garis melebih-lebih sampai ke atas. Nanti awak juga yang pening. Pastikan garisan yang awak buat ni bersilang dengan garisan atas ni. Okey, pastikan ianya bersilang. Untuk kita nak dapatkan pandangan sisi ni, kita pastikan ianya bersilang di sebelah atas ni lah. Okey. So, kita labelkan dia dengan D dan juga E. Okey, so setelah dekat sini kita dah dapat
pandangan sisi dan juga hadapan. Okey, lepas tu apa pula kita nak buat? Kita buat untuk bahagian pandangan atas pula. Okey, pandangan atas ni kita akan unjurkan garisan sahaja. Iaitu kita akan unjurkan garisan daripada D ni, daripada D kita akan unjur kepada TL2, E kita akan unjur kepada TL1. Okey, so kita unjurkan sahaja sehinggalah kita dapat pandangan atas. So persilangan ni adalah titik untuk titik G. Okey. Jadi dekat sini kita dah nampak kan bentuk objek kita. Kita dah nampak bahagian sisi, bahagian hadapan dan bahagian atas. Barulah kita gelapkan dan barulah kita gelapkan garisan objek. Garisan pembinaan ni kita gelapkan bagi jadi garisan objek, bagi nampaklah objek kita tu macam mana bentuknya. So kita gelapkan pada garisan yang kita nak orang nampak. Jadi dah jadi bentuk untuk lakaran perspektif. Ini adalah bagi 2 titik lenyap. Okey, untuk 3 titik lenyap pula macam mana? Okey, first kali. Okey, pastikan kita buat. Okey, untuk 3 titik lenyap kita tak gunakan garisan bumi. So, kita hanya gunakan garisan ufuk dan juga garisan menegak sahaja. Okey, so kita buatlah garisan ufuk pastikan duduk di sebelah atas. Garisan ufuk tak duduk belah bawah Lepas tu masa buat garisan menegak ni pastikan dia duduk tengah-tengah lah. Masa awak buat garisan ufuk ni pastikan dia duduk pada tengah-tengah garisan ufuk yang kita buat. Okey, seterusnya kita akan tandakan titik lenyap kita. Kita akan tandakan titik lenyap dekat mana? Pada bahagian kiri, bahagian kanan dan juga pada garisan menegak kita. Okay, so kita dah ada 3 titik lenyap dekat sini. So kita akan masukkan ukuran lebar objek kita, iaitu daripada titik lenyap 3 ni bawa naik ke atas. Bawa naik ke atas itu adalah lebar objek kita. Kita tandakan dengan A. Lepas tu untuk nak dapatkan tinggi objek pula. Tinggi objek daripada A kita tandakan atasnya. Macam gitu. Jangan ambil daripada TL3 pula. Kita ambil daripada ukuran daripada titik A ni, kita tandakan di sebelah atasnya. Kita bagi nama dia sebagai nama B lah. Okey. So kita dah ada lebar dan tinggi. Kita dah ada kedua-dua ukuran tersebut. Lepas tu apa kita nak buat? Kita akan unjurkan. Nak unjurkan apa ni kan? Kita tak tahulah pula nak unjurkan apa. Okey, kita unjurkan titik lenyap 1 ni kepada A. Lepas tu daripada A kita unjurkan kepada titik lenyap 2 pula. Ingat buat 1 point dulu. Kita settlekan 1 point dulu. Okey, kita buat A dulu. Okey, lepas tu barulah kita buat untuk B pula. Barulah kita unjurkan untuk B pula. So kita unjurkan je lah pada titik lenyap 1 dan juga titik lenyap 2. Okey, nampak tak? Dekat sini kita tak gunakan pun kan TL3 ni. TL3 ni kita akan gunakan pada sekarang ni lah. Kita tanda dahulu lebar objek dan juga panjang objek. Okey, lepas kita dah tandakan tu, kita akan unjurkan. Okey, ini adalah step seterusnya, iaitu kita akan unjurkan kita punya garisan. Kita akan unjurkan daripada TL3 pergi kepada C ni yang kita dah tanda ni. Lepas tu daripada TL3 ke D. Lepas tu kita unjurkan pula untuk kita nak. Kita dah dapat bahagian sini kan, bahagian sisi dan juga bahagian hadapan. Okey, so untuk nak dapatkan bahagian atas, kita unjurkan TL1 ke D dan juga TL2 ke C. Maka kita dapatlah pandangan atasnya. Okey, lepas kita dah dapat pandangan ni, apa kita nak buat? Kita dah dapat ketiga-tiga pandangan. Barulah kita gelapkan. Kita gelapkanlah kita punya objek yang kita nak bagi kita nak orang nampak. Okey, so kita gelapkan sahaja.
Okey, pastikan garisan objek dan juga garisan lakaran yang awak buat, garisan binaan ni, pastikan ianya berbeza. Garisan binaan kita buat nipis je. Kalau garisan objek kita buat sedikit tebal dan juga gelap. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.